Anda RTM terus unggul untuk terus menjadi antara jenama sahih yang juga dipercayai. Ya, lebih unggul lagi apabila ada kerjasama ataupun kolaborasi antara Pos Malaysia dan RTM sendiri untuk membawakan kelainan bukan sahaja kepada warga kerja RTM, betul, tapi juga kepada rakyat Malaysia. Ini yang menarik ni. Ini yang kita nak tahu ni, untuk kita nak bercakap lebih lanjut tentang kerjasama yang cukup unik tersebut. Kita nak memperkenalkan tetamu kita pada kali ini, iaitu Tuan Muhammad Rozaidi Mat Sharif, Ketua Pegawai Eksekutif Perkhidmatan Pos Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih, Okey, terima kasih penghargaan juga kerana bersama kami bersempena ulang tahun RTM yang ke-75. Cuma kita nak tahu bagaimana penglibatan dan juga kerjasama antara Pos Malaysia dan juga RTM bersempena ulang tahun kali ini. Mula-mula sekali dia Ismail, saya ingin merakamkan ucapan selamat ulang tahun yang ke-75 buat semua warga RTM. Semoga RTM maju dengan lebih jaya lagi ke era yang akan datang. InsyaAllah. Jadi pada edisi kali ini, Pos Malaysia dengan bangganya ingin memperkenalkan kita buat edisi khas sempena ulang tahun ke-75 RTM. Jadi dalam edisi khas ni kita ingin pasal STEM ni sebenarnya dia salah satu sumber untuk kita membuat hebahan maklumat. Jadi apa yang kita ingin sampaikan sini kepada semua warga Malaysia adalah tentang sejarah perjalanan RTM yang bermula daripada 1946 sampai ke 2021. Wow, sepanjang 75 tahun. Betul. Bagaimana agaknya tercetusnya idea yang saya kira cukup unik untuk kita kaitkan juga dengan ulang tahun kelahiran RTM ke-75 dan juga orkestra RTM ke-60. Bila kita tengok ni pasal belum tentu lagi bila kita tengok dalam zaman sekarang ni orang tahu yang bagaimana RTM bermula. Jadi kita tengok pada tahun 1946, kemudian pada 1957 tercetusnya Radio Melaya, 1963 Radio Melaya dan 1969 Radio Malaysia, Television Malaysia, dan 1978 bermulanya TV berwarna, dan 2018 adanya pula era TV digital, kemudian 2021 ada RTM Klik pula. Jadi setiap perjalanan ni perlu dihebahkan. Jadi salah satu daripada cara untuk kami Pos Malaysia membuat hebahan ini adalah melalui kata edisi STEM yang kita buat ni. So edisi STEM yang kita buat ni, kalau kita tengok kita buat first day cover. So first day cover ni ada STEM yang kita buat, kita tengok daripada era radio TV, kemudian era colored TV, televisyen berwarna, sampai ke era digital. Jadi kita dah siapkan semua tu, kita ada pamphlet menerangkan tentang sejarah dia, macam mana bermulanya radio RTM dan sampai ke RTM sekarang ni. Kemudian ada juga kita pamphlet menceritakan tentang perjalanannya, dan kita dah siapkan juga dia ni kira senang untuk simpan, especially untuk golongan philately, golongan pengumpul STEM, penggemar dengan STEM lah. Bercakap tentang STEM, sifat STEM itu kalau dahulu kalanya ia adalah merupakan satu tiket untuk penghantaran pos, parcel ataupun surat. Itu adalah sifat dan juga tugas STEM itu sendiri. Cuma sekarang ini apabila dunia sudah pun berubah, STEM ini dilibat sebagai satu personal collection ataupun simpanan peribadi untuk mengingati momen-momen berharga, kerana gambar yang dipaparkan dan juga diabadikan di STEM itu memberi peringatan kepada satu peristiwa bersejarah. Bagaimana Pos Malaysia sendiri menggambarkan sifat STEM itu sebagai satu prolifik dan juga sebagai satu paparan kepada peristiwa bersejarah juga? STEM ni kalau kita tengok, bila kita buat edisi-edisi setiap tahun kita keluarkan, secara puratanya kita ada lebih kurang 18 keluaran setahun. So bila kita buat keluaran-keluaran ni, terutama mesti ada proses-proses dia lah. Kita akan buat kita punya perbincangan dengan SKMM, dengan kementerian, kemudian bila dah diluluskan dan kita akan keluarkan reka bentuk dia apa semua. Tapi setiap STEM yang dikeluarkan adalah berlandasan, landasan dia adalah informasi, landasan dia adalah education, untuk kita memberi tahu hebahan tentang sejarah yang berlaku ataupun fakta-fakta yang berlaku. Jadi bila kita buat STEM ni, yang penting kolaborasi kami dengan jabatan-jabatan yang berkaitan juga penting. Sebagai contoh, bila kita buat hidupan air, kita bekerjasama dengan Jabatan Perikanan. Jadi bila kita buat kata keluaran edisi pokok tertinggi apa semua, kita buat dengan Jabatan Perhutanan. Macam yang ini kita buat kolaborasi ini dengan RTM. Tapi untuk kita tarik minat golongan filateli ni, pasal kalau kita tengok filateli pengumpul STEM lebih banyak berlandaskan kata-kata
golongan-golongan yang senior. Jadi untuk menarik minat golongan-golongan milenial pula, ada juga kita keluarkan macam tahun lepas kita keluarkan stem Star Wars, stem Marvel Collection, kita keluarkan Batman ulang tahun 60 Batman, lepas tu kita keluarkan stem Agent Ali. Jadi kita mempelbagaikan koleksi-koleksi stem pasal kita tahu stem ni adalah untuk simpanan dan pada satu ketika nanti terutama bila stem tu terhad dia akan membawa satu nilai yang amat menarik. Sangat berharga lah untuk pengumpul stem khususnya. Macam tadi Encik Zaidi kata ada keluaran-keluaran khas. Jadi bagaimana penerimaan ataupun permintaan daripada generasi muda khususnya? Adakah ada peningkatan ataupun bagaimana ada? Peningkatan semestinya ada. Kita lihat dan kita juga cuba pupuk terutamanya kepada rakyat-rakyat Malaysia yang masih lagi bersekolah. Pasal hobi ni salah satu yang kita kena pupuk daripada awal lagi lah. Tapi golongan sedia ada yang kata mengumpul dan meminati bidang pengumpulan stem ni. Dia kalau dulu kita tengok ada buku stem. Sekarang ni dia dah dia orang kata evolusi terhadap pengumpulan ni dia dah jadi lebih kepada macam mana dia orang beli stem tu kemudian dia simpan digital collection dia pula. So evolusi itu juga berlandaskan juga evolusi daripada era-era pengumpulan, era digital dan juga seterusnya. Okey. Kalau boleh digambarkan sedikit kepada pendokumentasian kepada stem bersama dengan ulang tahun ke-75 RTM ini, di dalam dokumen dan juga pendokumentasian ini bukan sahaja dipaparkan kepada gambar-gambar dan juga profil kepada stem itu, tetapi juga maklumat yang juga mendasari dan juga yang memberikan kita kata info-info sampingan terhadap stem tersebut. Jadi ini satu tanggungjawab Pos Malaysia juga untuk memberikan maklumat yang sahih dan juga kita kata orang kata pendokumentasian bagi setiap peristiwa bersejarah itu. Apa yang dilakukan oleh Pos Malaysia dalam? Sebagai contoh kalau kita ambil stem RTM ni kan, kita pastikan maklumat-maklumat yang kita terima, kita buat kerjasama kolaborasi dengan RTM dan juga Kementerian SKMM dan kita tahu tahun mana. Jadi apakah tahun-tahun pasal ada yang lahir tahun 1990-an, tahun 2000 dia tak pasti tentang pasal dia tahu dia tengok TV dah kala. Dia tak sempat lagi tengok TV hitam putih. Dia tak sempat tengok macam mana satu set tu adalah TV dan radio sekali. Jadi maklumat-maklumat ni kita sertakan dekat sini. Juga macam khas buat RTM hari ni sempena ulang tahun ke-75, kita juga buat perjalanan logo RTM. RTM punya logo daripada tahun 1997 sampai ke tahun 2004. Yang menariknya juga untuk sambutan ulang tahun RTM ke-75 dan juga Orkestra RTM ke-60 ni, di RTM sendiri Pos Malaysia ada buka booth untuk warga kerja RTM menempah stemku, boleh letakkan muka ataupun wajah sendiri. Adakah di ibu pejabat saja ataupun di setiap negeri? So apa yang kita lakukan khas untuk warga RTM terutamanya dan juga pengunjung-pengunjung, ada kita buka di lokasi-lokasi booth-booth yang kita buka, kita panggil program Stemku. Program Stemku ni kita boleh buat printing, tak kisahlah kita nak letak muka kita ke, kita letak gambar kita, gambar family kita ke apa ke, dan kita akan siapkan dia punya printing tu siap dengan logo RTM sekali di tengah-tengah, khusus untuk kita buat memorabilia untuk kita simpan. Itu kalau warga kerja RTM. Kalau penonton setia RTM nak beli Stemku, letak pula wajah mereka dan logo RTM sekali, macam mana caranya? Pergi saja ke pejabat pos, nanti kita kata kita nak buat Stemku dan kita akan assist daripada situ. Sebenarnya yang bertanya ni dia berminat memaparkan wajahnya di wajah sendiri. Boleh ke? Boleh. Okey, jadi itu satu kita kata kolaborasi yang menariklah antara Pos Malaysia dan juga RTM. Ini kita gambarkan sebagai satu kerjasama yang erat antara Pos Malaysia dan juga RTM sendiri bernaung di bawah Kementerian Komunikasi dan juga Multimedia. Jadi bagaimana, adakah untuk masa-masa hadapan penerusan kerjasama ini akan diteruskan antara Pos Malaysia dan juga RTM? InsyaAllah kami sebagai sebuah syarikat juga mempunyai tanggungjawab untuk sentiasa berkolaborasi dengan agensi-agensi dan juga jabatan-jabatan yang sedia ada, terutamanya dari segi membuat hebahan, dari segi menyampaikan informasi dan apa-apa saja yang berkaitan dan diperlukan dari semasa ke semasa. Okey, baik-baik. Yang sedang dipegang dia sekarang ini, inilah antara contoh stem yang pernah dihasilkan untuk Pos Malaysia. Juga kita nak membawakan sedikit perkembangan di Auditorium Perdana Angkasa Puri untuk kita membawakan bersempena dengan majlis sambutan ulang tahun RTM ke-75 dan juga Orkestra RTM yang ke-60. Sebenarnya ketibaan yang berhormat Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia yang berhormat Datuk Zahidi Zainul Abidin juga sudah pun tiba di perkarangan Angkasa Puri dan juga di perkarangan Auditorium Perdana Angkasa Puri untuk bersama-sama dengan yang berhormat Datuk Saifuddin Abdullah Menteri Komunikasi dan Multimedia untuk kita menyempurnakan dan juga kita memberikan kita kata sokongan kepada majlis sambutan ulang tahun RTM ke-75 dan Orkestra RTM ke-60. Seketika nanti kita akan bawakan sedikit Tuan, harapan Tuan bersempena dengan hari ulang tahun RTM yang ke-75 dan juga Orkestra RTM yang ke-60. Sini sekali lagi
segi kami ucapkan selamat ulang tahun kepada RTM dan juga kami ingin mengucapkan selamat berjaya kepada RTM dan juga Orkestra RTM. Semoga kita dapat lihat RTM dan juga Orkestra RTM sama seiring dengan perjalanan perkembangan industri semasa. Semoga InsyaAllah itulah juga yang kita harapkan, dan pastinya juga kepada yang sedang menonton waktu ini, tak kira di mana sahaja anda berada, kalau berminat boleh terus sahaja menghubungi ataupun datang terus ke kaunter Pos Malaysia dan boleh mendapatkan koleksi peribadi seperti yang Cik Rozaidi katakan, mungkin akan menjadi sesuatu yang berharga untuk 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Terima kasih Pos Malaysia. Kalau boleh digambarkan, ini pendokumentasian kepada beberapa fasa dan juga evolusi yang dilalui oleh RTM, khususnya pada logo RTM sendiri yang sudah pun berevolusi dari 1957, 78, 63, 87, 69 dan juga 2004 juga ada turut dipaparkan di pendokumentasian ini. Kita akan sama-sama untuk berita langsung dengan sahabat kita di Auditorium Perdana Angkasa Puri dan juga di Wisma Radio untuk membawakan perkembangan bersempena dengan sambutan pada hari ini. Kita nak bersama dengan sahabat kita Nadine Nordin yang sudah pun berada di Wisma Radio. Silakan Nadine.